إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واختفى بأثره إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نقول بالله التوفيق. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam bab al-karam wal jud wal infaq fi wujuhil khair, bab al-karam sifat mulia, al-karam, al-jud sifat pemurah, wal infaq dan menafkahkan, fi wujuhil khairi pada jalan-jalan kebaikan. Hadis 560 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul bakhili wal munfiq." Mathal yakni perumpamaan. Mathal, contoh. Orang yang bakhil dan orang yang pemurah. Al-munfiq, orang yang memberi nafkah, yang mengeluarkan nafkah. Perumpamaan keduanya, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, kamathali rajulaini, seperti contoh dua orang laki-laki, alaihima, yang di atas mereka berdua tu junnatani min hadidin, dua pelindung daripada besi. Maksud dia baju besi. Junnatan min hadidin, baju besi, baju perang. Gitu. Dua-dua pakai baju perang. Baju untuk pergi perang tadi yang diperbuat daripada besi. Min sudiyaihima, daripada paras dada. Sudiyah ini maksudnya sinilah, dada, paras dada. Ila taraqihima, sampai kepada taraqi ni, tulang ni lah. Bagi tulang apa? Halqum. Kan di atas lubang tengkok kita ni kan, ada lubang ni kan, antara tulang bawah ni dengan tulang atas ni, itu taraqi, tarqiyah, tarqut. Nah tu bagi apa baca orang kata boh yang ketul tu kan, situ baju besi dia sampai situ. Jadi Nabi buat perumpamaan keduanya, fa ammal munfiq, adapun orang yang memberi nafkah, yang mengeluarkan nafkah dengan mengharapkan pahala dan redha Allah, fala yunfiqu illa sabaghat, dia tidak memberi nafkah melainkan setiap kali dia beri nafkah tu, baju tu akan jadi luas, baju besi tadi akan jadi kembang. Umpama ada contoh dalam situ lah, baju besi nak kembang macam mana, kan? Jadi umpama dia macam tu lah, setiap kali dia bagi nafkah, baju jadi besar, besar, selesa pakai lah, dia jadi panjang, labuh, kan? Setiap kali dia bagi nafkah, labuh baju tadi. Fala yunfiqu illa sabaghat atau wafarat ala jildihi, ditutup habis kulit badan dia, daripada paras dada ni kan, tutup habis, turun, tutup habis badan dia, baju besi jadi banyak lah. Gitu. Hatta tukhfiya bananahu, sampai baju besi tadi jadi labuh, tutup jari dia. Jadi sampai jari dia pun tak nampak lah, bila kena tetak dengan pedang tu tak kena lah, besi, kan? Macam tu. Wa ta'fu atharahu, sehingga baju besi ni, kerana labuhnya baju besi tadi, dia tutup kaki, sehingga dia berjalan pun baju besi tadi akan tutup kesan jalan dia di atas tanah. Tapak kaki dia tadi juga akan terhapus akibat seretan baju besi tadi lah, kerana baju tu semakin labuh. Gitu. Itu contoh Nabi buat untuk orang yang memberi nafkah, mengeluarkan nafkah. Wa ammal bakhilu, adapun orang yang bakhil, yang kedekut, fala yuridu an yunfiqa syai'an, dia tidak mau menafkahkan sesuatu, satu pun dia tak mau bagi nafkah. Dia nak simpan, cari, simpan, kumpul, simpan.
illa laziqat kullu halaqatin makanaha, kecuali mana setiap halaqah ni, setiap tu lah rantai tadi kan, baju besi tadi, halaqah dia tu akan melekat di kulit dia. Tak jadi apa? Tak jadi baju tak selesa lah, tak selesa. Dia melekat di badan. Jadi ketat. Baju besi tu jadi ketat. Fahuwa yuwassi'uha, dia duk tarik supaya baju tadi jadi luas, jadi lebar, supaya dia selesa pakai. Fala tattasi'u, maka baju besi tadi tak mau nak jadi luas juga. Dia macam tu, lagi sempit. Kan? Tak selesa sangat, tak selesa. Itu perumpamaan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam antara orang yang munfiq dan orang yang bakhil. Dua orang yang berbeza keadaan dan sifat dia tadi. Jadi pengajaran daripada hadis ini apa dia? Maknanya perumpamaan yang dibuat oleh Nabi SAW ni diduduk di tempat dalil lah, yang menunjukkan bahawa keutamaan orang yang bersedekah di atas orang yang kedekut. Gitu. Lagi, sedekah itu mengkifarahkan. Mengkifarahkan maksudnya apa? Menghapuskan khataya, kesalahan-kesalahan. As-sadaqah, sedekah itu dia menghapuskan, dia membersihkan, menyucikan dosa-dosa. Sebagaimana pakaian tadi yang labuh, pakaian yang labuh dia akan hilangkan kesan tapak kaki orang yang pakai dia. Kan kita bila berjalan di tempat yang berdebu ataupun padang pasir kan. Jadi maknanya kalau kita pakai baju labuh, maka tapak kaki kita akan diseret, dipadam oleh baju kita tadi. Itu maknanya macam itulah dia sedekah tu. Ibarat seperti baju labuh tadilah. Dosa-dosa tapak-tapak yang kita tinggal tadi kan akan dipadam. Kemudian juga dalam hadis ini terdapat janji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, janji yang benar. Janji yang benar, yang hak bagi orang yang bersedekah. Apa dia janji itu? Keberkatan. Al-barakah, keberkatan untuk orang yang bersedekah. Bahawa orang yang rajin bersedekah tidak pernah miskin dan tidak akan miskin. Orang yang rajin bersedekah tidak pernah miskin. Kalau orang miskin nak sedekah apa? Dan tidak akan miskin selamanya. Janji. Sebab apa? An-numu, maksud an-numu ni al-barakah fil mal. Sebab tu Nabi kata ma naqasat sadaqatun min malin. Sedekah tidak akan mengurangkan harta. Tengoklah orang yang rajin bagi nafkah. Orang yang rajin bagi, lagi banyak dia bagi, lagi senang dia. Lagi banyak dia bagi, lagi senang dia. Lagi kaya dia. Lagi sihat dia. Tengok sihat, Masya Allah, tubuh badan dia tadi kan. Dia rajin. Allah bagi keberkatan tadi. Maksud dia aura sedekah tu kan, dia tu jadi sihat walafiat. Berbeza dengan orang yang kedekut tadi. Harta banyak, kereta Masya Allah kan, banyak macam-macam jenis kereta, tapi duduk atas kerusi roda. Tiap-tiap pagi tengok ya kereta dia, tengok. Ataupun ambil sapu tangan sikit, lap kereta tadi kan. Orang lain dia start. Kalau tak start, kereta lama-lama jahanam. Kena start juga, kena bagi jalan juga. Dia nak bawa apa, dia duduk atas kerusi roda ya. Suruh orang lain bawa, dia tengok. Ataupun dia duduk sebelah, kan. Itu cerita dia. Kalau orang mau bawa dia, kalau orang tak nak bawa dia, gitu. Jadi maknanya beza kan. Baik, kemudian jadi janji Nabi SAW, janji Allah Ta'ala untuk orang yang bersedekah ni adalah keberkatan. Satu. Kemudian pertolongan Allah, al-aun. Al-aun, bantuan dan pertolongan daripada Allah Ta'ala. Apa maksud aun? Al-isti'anah. Apa? Aun ni bantuan yang makhluk tak boleh nak bagi. Siapa boleh bagi kat kita kesihatan? Doktor mana yang pakar atas muka bumi ni boleh bagi dekat kita kesihatan? Dia sendiri pun tak boleh bagi kesihatan dekat dia. Dia doktor, dia pun nak telan ubat juga kan? Diri dia sendiri pun dia tak boleh nak bagi kesihatan, tambah diri kita. Kita pergi jumpa dia tanya kita, lalu pakcik sakit apa? Takkan kita nak kata dekat dia, takkan doktor tak tahu saya sakit apa? Tak usah jadi doktor lah, habis duit banyak-banyak ni. Bukan sikit duit nak jadi doktor ni kan. Sebab tu tidak semua orang jadi doktor lah. Sebab mahal, nak belajar jadi doktor ni mahal.
Tu pun dia tanya kita juga. Pak cik, rasa macam mana? Rasa macam mana? Cuba bagi jela lidah. Kita nak buat apa jela lidah? Nak tengok lidah. Lepas tu dia koyak biji mata kita. Suluh ambil torchlight suluh. Nak cari apa dalam mata saya? Saya nak ubat, saya nak ubat. Yalah. Saya nak bagi ubat tapi saya tak tahu pak cik sakit apa. Tengok, oh pak cik sakit ni, tempat kami tak ada ubat ni. Macam tu pula. Jadi begitu. Maknanya al-aun, bantuan pertolongan yang makhluk tak boleh nak bagi. Kan? Sebab tu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isti'anah, minta pada Allah Ta'ala daripada benda-benda perkara yang makhluk tak boleh nak bagi kat kita. Di antara dia nyawa, sihat tubuh badan. Minta nyawa. Pergi cari doktor mana boleh bagi nyawa? Tak ada. Minta panjang umur. Minta panjang umur. Gitu. Tapi dengan sedekah ni boleh memanjangkan umur. Kan? Boleh panjang umur. Gitu. Boleh sihat. Walafiat. Al-aun. Tapi semua tu Allah Ta'ala bagilah. Kalau pendek umur pun, tapi maknanya itu suatu yang terbaik untuk kita. Allah bagi kat kita lah. Dia pendekkan umur orang tu kerana itu yang terbaik untuk dia, yang Allah bagi kat dia. Kalau hidup banyak lama lagi, mungkin dia banyak lagi dosa. Hak ni dosa dah sikit, pahala banyak pada dosa ni. Umur takat ni, pahala dah banyak pada dosa. Allah ambil nyawa dia. Dalam keadaan Allah hapuskan semua dosa dia. Atau kalau dia panjang umur lagi, mungkin banyak lagi dosa, pahala jadi sikit, itu pun terhapus semua pahala, yang tinggalnya hanya dosa. Jadi Allah Maha mengetahui mana yang lebih baik, yang terbaik untuk hamba yang dia sayang. Itu orang-orang yang beriman. Kemudian janji lagi untuk orang yang bersedekah pada dia, penjagaan Allah Ta'ala tadi, minal bala'i, daripada bala dan musibah. Banyak tu kita dapat tu. Dia punya ganjaran reward tu banyak tu, ganjaran dia tu. Siapa nak bagi kat kita buat kerja sikit? Ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Takutlah neraka, jagalah diri kamu daripada neraka walaupun dengan sebelah buah kurma, secubit kurma. Buat macam tu sedekah tadi, Allah bagi kat kita ganjaran macam-macam. Berkat, bantuan pertolongan Allah. Kemudian apa dia? Allah jaga kita daripada bala musibah. La ilaha illallah. Kemudian Allah tutup aib kita. Allah tutup, Allah lindung aib kita. Tak ada manusia yang tak buat keaiban di atas muka bumi, tak ada, kecuali para maksumin, kecuali para anbiya alaihimussalatu wassalam. Lain benda tu, ada benda-benda aib yang kita buat, tapi wannasu ya'sunahu jahran wa rabbu yasturuhum. Manusia buat maksiat secara terang-terangan, wa rabbu, dan Tuhan yasturuhum, tutup aib dia. Allah sembunyi dosa yang dia buat. Allah tutup, Allah rahsiakan dosa-dosa yang manusia buat tadi. Wannasu yansawna wa rabbi laysa yansahu. Manusia ni lupa, Tuhan aku tak lupa. Kita buat dosa 10 tahun lepas, kita tak ingat dah banyak dosa yang kita tak ingat yang kita buat. Memori kita ni kuih lemah, dia kuih lemak dah. Tak larat nak kampui, orang Kedah kata. Tak larat nak kampui, tahu dah kampui. Tak larat nak karau. Karau tu apa dia? Tak larat nak nak reverse balik kan. Tak boleh nak reverse lah. Hak 10 tahun, hak kemarin kita tak ingat dah. Bukan semua benda yang kemarin kita buat kita ingat kan. Kita cakap kemarin lagu lain, hari ni kita cakap macam lain. Orang tu kata, kemarin hang kata macam lain. Aku kata bila? Aku tak kata pun. Hang kata, dia kata. Bila aku kata, ni aku rakam. Aku rakam. Rakam kau? Lah betul aku kata, aku lupa lah. Banyak benda kita lupa. Kemarin kita buat. 10 tahun lagi lah. Tak ada lah, hilang ambil lah ni. Itu cerita dia. Tapi Allah Ta'ala dia tutup. Jadi kita buat, mana kita buat di antara kebaikan yang menutup aib tadi, as-sadaqah. Kerana apa? Jadi Allah Ta'ala pelihara kita daripada bala juga, kerana sedekah itu menolak bala, menolak musibah. Jadi makna benda yang kita kata, bukan nak nanti banyak, bukan nak nanti ratus-ratus, puluh ribu dan sebagainya. Sebelah kurma pun boleh lah. Seluk-seluk paket ada,
gula-gula 3 biji. Kawan kita ada 2 orang dalam bilik tu. Seorang sebiji. Sedekah. Kalau kawan kita kata, ni hadiah lah kan, hadiah bukan sedekah. Tak apalah, janji maknanya keluar daripada kita bagi dekat dia. Begitu. Kemudian orang yang kedekut akan maknanya disetrika badan dia dengan api neraka pada hari kiamat lah. Nah, harta dia tadi, dengan harta dia tu dipanaskan, dijadikan setrika untuk disetrika badan dia pada hari kiamat. Ini orang-orang yang bakhil tadi. Kemudian juga janji Allah Azza wa Jalla bahawa Allah akan Allah akan buka aib orang yang kedekut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang yang kedekut di mana dia tak selamat, Allah akan buka aib dia. Aib dia tadi orang lain tahu. Ini maksud dia itu. Kemudian Al-Karim, orang yang pemurah, orang yang mulia ni. Al-Karim, orang yang mulia, yang pemurah itu apabila dia niat saja nak bersedekah, maksud dia azam nak sedekah ni, insyaraha laha sadruha, dada dia jadi lapang, dia rasa jiwa dia lapang. Semua kita tahu kan, kalau kita buat keluar sesuatu, kita bagi ke orang dengan hati, bitibin nafs, dengan kerelaan kita, macam mana rasa dada kita? Rasa seronok, boleh bagi ke orang ni. Pergi beli ikan, menjala ikan sungai kan, menjala balik buat kasam bagi sedap. Cerita kasam bagi ni, buat kasam bagi sedap, semua bungkus kan, bagi kat kawan kita. Ni kasam aku buat sendiri, yang cuba rasa kan. Kalau tempat di kedai memang tak ada jual, aku buat ni memang aku makan sedap lah, orang lain aku tak tahu lah, bagi makan. Bila kita bagi itu, kita rasa macam mana? Rasa seronok kan, rasa puas, rasa tak tahulah dalam dada kita nak rasa nyaman. Untuk Allah Ta'ala bagi itu keberkatan dia. Itu cerita dia. Tak kisahlah apa pun. Jadi jiwa kita rasa lapang dan tenang, perasaan kita jadi tenang. Adapun orang yang bakhil, apabila jiwa dia ni duk cerita tentang sedekah, dengar saya, kalau kau tu jumpa aku, mesti dia minta. Jumpa mak ni, mesti mak minta punya. Paling kurang mak minta ni kan, ataupun kakak ke abang ke akan minta, hang ada sikit tak? Sikit apa? Dia bila cakap sikit apa tu, dia tak ada apa saja tanya ya kan, dia tahu sikit apa, cakap macam tu kan. Dia faham lah kau tu boleh minta ke dia. Sikit apa? Ada sikit tak? Sikit apa? Kan? Tak ada apa dah aku. Mana je. Jadi orang tu pun jadi tak jadi. Dia ni bila duk cerita dalam diri dia pasal benda macam tu, dengan sedekah tadi, dia akan jadi kedekut. Dia akan fikir jalan-jalan macam mana alasan-alasan yang dia nak buat. Baru dapat bonus 5 bulan punya bonus, gaji 12,000, 5 bulan bonus. Oi, lagi dia tahu aku dapat bonus, macam mana nak buat ni? Fikir supaya apa? Supaya orang lain jangan dia tahu. Sebelum orang buka cerita, kita buka cerita dulu. Kerja orang baru nak bagi bonus, nak kena bayar tu, nak kena bayar ni, kira ramai, tak cukup pula. Dia tahu kita orang nak minta tu, dia cari alasan, duk fikir supaya jangan boleh lepas ke orang. Tu orang tekun, orang bakhil. Dan dada dia jadi sempit, nak jumpa orang pun tak mau dah ni. Ni kalau tengah jadi kaya ni, kalau boleh nak jumpa kawan-kawan lama tu tak mau dah. Pasal apa? Kawan duk tahu dah, tanah di kerajaan ambil buat MRT umpamanya. Ini bukan ribuan, jutawan. Juta. Keluar rumah pun tak mau dah. Tak dulu kawan nak baik-baik tu kan, dah tukar nombor handphone tu dah, tukar nombor. Kawan-kawan pun duk miss call lah, duk mesej lah, apa tak ada dah. Jadi macam tu ni orang bakhil. Dada dia jadi sempit. Wan qabadat yadahu, tak, dua tangan dia jadi macam tu. Kan? Jadi tu. Genggam. Sebab tu orang ni, kalau orang kampung lah, dia buat perumpamaan dengan orang yang kedekut ni, dia kata apa? Dia tu jenis genggam. Genggam rapat tu.
genggam rapat, mana dia tak lepas dah. Itu cerita dia. Jadi macam tu orang yang kedekut. Na'udzubillahi minal bukhli, minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada sifat bukhul ataupun bakhil tadi. Tak ada manfaat untuk diri kita, untuk jiwa kita, tak ada. Begitu. Kemudian wa anhu, dan darinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbi tayyibin, barang siapa yang bersedekah sama dengan sebiji kurma, umpama sebiji kurma dengan usaha yang baik, titik peluh dia kutip, apa dia pergi kutip besi-besi buruk, tin-tin apa semua tadi dia pergi jual kedai, besi buruk, kutip plastik dan sebagainya, jual, dapat RM5, RM10. Dan dia kata, had 10 sen ni, had 50 sen ni gula-gula untuk kanak-kanak masjid. Gula-gula untuk kanak-kanak masjid. Kan dia ni bila pergi masjid, dia rajin bawa gula-gula. Budak-budak tengok dia, tengok Tok Wan gula-gula, mesti dia tahu dia bawa gula-gula. Kalau tak bawa gula-gula, jenuh hayu tongkat, budak-budak duk kumun. Dia kata ni gitu. Maknanya seperti sebesar sebiji kurma sedekah tadi kan, gula-gula sebiji. Saya tengok dah sedua orang tua tu, Masya Allah kan, dia berjalan tak nak sihat lah, tapi dia duk rajin bawa gula-gula pergi masjid. Tapi tak dengar lah lagi budak-budak kata dekat dia, atuk gula-gula. Tak dengar lagi lah kan. Kita duk tengok kot jauh ya. Bagus orang tua ni, Masya Allah. Dia pergi masjid lah, gula-gula. Dia apa, spare, dia standby siap lah untuk budak-budak yang masjid ni. Lepas sembahyang kau, dia pergi tunggu dekat luar tu, sakit kerumun habis budak-budak ni. Tu gula-gula kan. Tu macam tu. Maknanya walau sebesar kurma. Wala yaqbalullahu illa at-tayyib, Allah tidak akan menerima melainkan yang baik. Sedekah daripada hasil nombor ekor ke apa ke, kan, itu Tuhan tak terima. Banyak mana pun Tuhan tak terima. Hasil daripada yang haram, duk riba apa, duk menipu orang dan sebagainya, gitu. Ataupun rasuah, kan, sedekah daripada hasil rasuah. Fa inna Allah yaqbaluha biyaminihi, kalau yang baik, sedekah yang baik daripada hasil usaha yang baik itu, Allah akan terima dengan tangan kanannya azza wa jalla, kan. Thumma yurabbiha, kemudian Allah tadi dia akan kembangkan sedekah tadi yang sebesar biji kurma tadi, Allah akan besarkan, kembangkan, li sahibiha, untuk orang yang bersedekah itu, kama yurabbi ahadukum fuluwahu hatta takuna mislal jabal, maka seperti seorang lelaki yang mahar kan, harta mahar ni kan, mahar ni bukan banyak, sikit kan, mahar kan, mahar mas kahwin sikit, dia ada, mana dia akan kembangkan dengan pada mas kahwin tu, dia akan kembang, dia niaga jadi seperti gunung, takuna mislu al-jabal, seperti gunung, begitu. Dia kata al-fulu wa huwa al-mahru, mahar, begitu. Kemudian fiqhul hadis, kefahaman daripada hadis ini, Allah tidak akan menerima sedekah kecuali daripada yang halal, yang baik. Kenapa? Kerana Allah tayyib, Allah itu baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Lagi, Allah menggandakan sedekah daripada hasil yang halal sehingga jadi seperti gunung. Hasil yang halal tidak akan jadi seperti gunung, daripada sebesar kurma tadi kan. Sebab tu Nabi kata, ittaqun nara walau bisyiqqit tamratin, jagalah diri kamu daripada api neraka walaupun dengan sebelah kurma. Yang kita sedekahkan ikhlas semata-mata mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala, Allah akan jadikan dia seperti gunung yang membentengi kita daripada api neraka lah. Benteng kita daripada api neraka tak mari ya. Itu cerita dia.
Hadis ini juga mengisbatkan sifat dua tangan bagi Allah Azza wa Jalla. Isbat sifatul yadain lillahi, sifat dua tangan bagi Allah Azza wa Jalla, kama yaliqu bi jalalihi, sebagaimana yang layak bagi kebesaran Allah dan keagungannya. Wa kilta yadayhi yaminun, dan kedua tangan Allah Ta'ala itu adalah kanan. Kedua-duanya adalah kanan. Gitu. Tak boleh fikir juga tangan je lah. Tangan mana tak ada macam mana ada. Kan? Terima, beriman, faham tangan-tangan, faham sudah lah. Saya kira syaitan nak mari tunjuk kita. Sebab tu dia kata puak-puak ni mujassimah. Kata Tuhan ada tangan. Bukan kita kata, Nabi kata, Allah Ta'ala kata. Terima sudah lah. Kan? Tak usah duk fikir. Mereka duk fikir sebab mereka ahlul kalam. Ahlul kalam ni mereka duk guna otak, duk fikir. Fikir benda yang tak boleh fikir. Kan? Gitu. Benda ni terima dan beriman saja. Dan tafsirnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Azza wa Jalla menerimanya dengan kanannya, iaitu adalah kinayah daripada keredaan lah. Kinayah maksudnya sebagai pinjaman, kata pinjaman. Maknanya dengan redha Allah. Maksudnya Allah hulur tangan kanan dia ambil tekah tu, bukan maksud itu. Kalau kata itu kafir ya. Sama dekat batu kes tu, nampak? Kan hulur tangan. Tak ada, tu tak hulur tangan, tu buat tangan macam mana? Tak ingat. Lama dah tak lalu buat tu. Gitu. Lalu tak tengok lah. Tengok juga kadang-kadang saya tengok keindahan alam. Oh, tengok kawan tu. Betul, tengok. Tengok jangan duk suka lah. Tengok tak reda kan. Bukan nak kita nak pergi hancur dia, bukan nak tu. Tapi orang gila ni tuduh kita nak pergi hancur tu. Tak ada kerja. Baik. Itu adalah kinayah daripada redha Allah dan penerimaan. Allah terima perbuatan tersebut. Allah redha, Allah terima, dan Allah maknanya beri kemakbulan permintaan dia, doa dia tadi. Panjang huraian tentang ni bab ni. Cakap tu. Itu kembali kepada perbahasan akidah lah, huraian tentang tu. Baik, ada yang seterusnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah juga katanya, bainama rajulun, ketika seorang laki-laki, yamshi, dia berjalan, bifalatin minal ardi, di satu kawasan lapang di bumi, berjalan di padang luas, padang pasir. Fasami'a sautan fi sahabatin, dia mendengar suara di awan. Dia tengok awan tu ada bunyi suara, saut. Ya? Isqi hadiqata fulanin, dia dengar suara di awan tu. Suara tu kata apa? Siramkan kebun si fulan. Suara tu kata kepada awan, siramilah kebun si fulan. Fatanaha dhalika as-sahabu, maka awan ini pun bergerak. Fa afragha ma'ahu fi harratin, maka dia pun hujan turun di satu kawasan. Fa idza sharhatun min tilka syarahi, tiba-tiba dia kata di situ ada tempat laluan air. Dia panggil apa? Longkang. Macam tu lah kan? Longkang ataupun parit lah. Ada satu sarjah. Fa idza syarjatun min tilka syaraji. Ada parit-parit tadi. Qad istaw'abat dhalikal ma'a kullahu. Semua air masuk dalam parit tu. Dalam tempat longkang tadi kan? Semua air masuk situ. Fatatabba'al ma'a, maka air nak marilah turun masuk dalam longkang parit tadi kan. Fa idza rajulun qa'imun, kan? Tiba-tiba ada seorang laki-laki qa'imun, yang berdiri, fi hadiqatihi, di kebunnya, yuhawwilu, dia berusaha. Yuhawwil ni dia berusaha.
yuhawwilul ma, berusaha menolak air tadi, bimishatihi, dengan apa nama mishat ni dia kata di sini apa dia, syarjah, mishat, macam tempat apa nama alat penyiram air tu kan, dengan air dia ambil air tu, yuhawilul ma, dia ambil air tadi dengan alat tadi lah, dia ambil tu. Faqala lahu, maka dia berkata kepada orang tadi, ya Abdullah, ma ismuka, apa nama kamu? Orang lelaki yang berjalan tadi lah, orang lelaki yang berjalan tadi tanya kepada tuan punya kebun tadi, apa nama kamu? Qala fulanun, dia kata apa nama? Dia kata fulanun, si fulan, lil ism, bagi nama alladhi sami'a fi sahabati. Dia tanya nama kau tu beritahu nama tu yang dia dengar di atas tadi, di awan. Faqala lahu, maka orang ditanya tadilah berkata, ya Abdullah, lima tas'aluni an ismi, kenapa engkau tanya aku tentang nama aku? Kenapa tanya nama aku? Maka kawan tadi jawab, faqala inni sami'tu sautan fis sahabi, aku dengar suara di awan, alladhi hadha ma'uhu, yang mana inilah airnya, air orang tadi lah yang nama disebut tadi kan. Yaqulu, dia berkata, isqi hadiqata fulanin lismika, siramilah kebun si fulan, dia sebut nama kamu. Fama tasna'u fiha, apa yang kamu buat pada kebun tu? Apa yang kamu buat? Faqala, maka orang tadi pun jawab, amma idza qulta hadha, adapun apabila kamu kata yang macam ni, dia kata, fa inni anzuru ila ma yakhruju minha, aku ni tengok kebun aku ni hasil dia, bila dah masak dia punya tadi boleh dituai hasil dia, aku tengok, fa atasaddaqu bi thuluthihi, maka aku bersedekah dengan sepertiganya. Sepertiga banyak tu, sepertiga tu banyak tu, ya kan? Tak sampai setengah lah, setengah lagi banyak lah. Wa akulu ana wa iyali thuluthan, aku makan, aku dan keluarga aku ambil 1/3 aku makan, 1/3 sedekah, 1/3 makan. Wa aruddu fiha thuluthahu, dan aku jadikan modal 1/3 lagi lah, kan? Gitu. Buat modal lah, tengah ambil makan semua, mana nak buat modal lah? Tak ada lah, menega apa makan modal? Tak ada, habis. Jadi maknanya makan 1/3, sedekah 1/3, 1/3 lagi nak buat balik lah, guna untuk buat benih, buat balik, gitu. Ataupun jadikan sebagai upah, kan? Benih sebahagian, sebahagian sebagai upah orang untuk kerjakan tanah tersebut supaya dia jadi balik hasil tu. Lepas tu macam tu lah dia buat sampai seterusnya lah, 1/3 ni, sampai orang ni dengar nama dia. Ni kita ni kalau orang sebut, weh tadi aku dengar nama orang, bila? Kan? Dalam mimpi ya. Dalam mimpi. Ingat pasal bila dalam mimpi, dah lah kan, aku dengar orang panggil nama hang. Bila? Aku dengar mimpi dia, bukan dia sebut aku dengar orang panggil nama hang mana? Atas langit, aku dengar suara duk panggil nama hang. Bila orang dengar? Dalam mimpi ya. Dalam mimpi. Ingat betul. Kawan nak kenal dia. Mimpi pun tak. Gitu. Jadi pengajaran hadis ni cerita maknanya, hadis ni bukan di zaman Nabi SAW lah. Ni cerita zaman Bani Israel ni, zaman terdahulu ni. Mana al-ajaib, pok-pok Bani Israel ni banyak cerita pelik kan. Cerita pelik-pelik ni banyak berlaku di kalangan. Tepaklah kita dah baca surah Al-Baqarah tu, kisah lembu kan. Kisah lembu dah cerita. Kisah Tabut. Kisah Raja Jalut, Raja Tolut lawan dengan Jalut. Jalut tu jahat kan, kafir. Tolut ni kan maknanya Nabi kan. Gitu. Tolut. Gitu cerita dia. Jadi mana kisah Tabut, kisah pelik-pelik. Malaikat bawa mari tabut peti tadi kan. Kita dengar cerita macam tu. Nabi cerita dekat para sahabat radhiyallahu anhum. Hadis riwayat Muslim kan. Jadi
pada umat-umat terdahulu terdapat kisah-kisah yang pelik-pelik ni, cerita ajaib. Kisah ajaib kan? Al-ajaib, al-ajib, gitu. Kita tidak mempercayai demikian itu kecuali apa yang sahih daripada Nabi SAW yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang thiqah lah, yang terpercaya. Mana kita terima, beriman. Hadis riwayat Muslim, mana kita terima lah kan. Itu cerita pelik lah, orang dengar suara atas hewan. Gitu. Lagi pengajaran daripada hadis ini, kelebihan, keutamaan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan memberi infak di atas keluarga dan orang-orang yang berhajat. Itu nak ceritanya. Akan jalan kebaikan ni sangat banyak. Kita ni bukan mampu. Ada orang jenis dia ni boleh semayang kuat kan. Ada jenis boleh puasa Isnin Khamis puasa ya. Ataupun puasa selang sehari. Ada orang jenis dia boleh sedekah kan. Jadi pilihlah jalan-jalan kebaikan sangat banyak. Ada yang dia tak ada apa nak boleh buat kecuali senyum ya. Tengok orang senyum. Aku tengok hang ni senyum pada pagi petang, tak ada masalah apa kau? Hang ni tak ada masalah langsung kau. Nak buat macam mana muka aku jadi senyum? Bukan macam ni. Senyum sampai orang panggil dia mat senyum. Mat mana? Kalau orang kampung ni mat ni banyak, macam-macam mat ada. Mat Bukit Siring ada. Kan? Macam-macam lah, mat kabui lah, mat apalah. Mat Tebuan, mat Lebah. Ni mat senyum. Gitu, mat senyum. Atau kelebihan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan al-infaq 'ala al-'iyal. Kita bagi makan kepada keluarga kita ni bukan saja-saja. Kan? Ada pahalanya. Dan kepada orang-orang yang berhajat. Sepertiga lagi. Itulah tadi cerita dah. Ni maknanya kita boleh fikir lah macam mana kita nak buat kan. Kita boleh fikir. Benda tu hak kita, dia tak pergi mana? Hak kita. Gitu. Tak ada simpanan. Simpanan kekal. Tu dia panggil simpanan kekal. Ni hang tak simpan langsung untuk anak-anak ni. Anak-anak dia pun Tuhan tulis dah, siap dah di sana. Untuk mereka. Ni hak kita, kita makan bagi puas. Kan? Habis itu tak nak simpan untuk anak-anak lah. Kan? In kanu salihin wallahu yatawalla salihin. Nak depa tu jadi anak soleh lah. Nak depa tu jadi anak soleh lah. Depa tu anak soleh, wallahu yatawalla salihin. Allah jadi pelindung penjaga bagi orang-orang yang soleh. Duk serabut kepala, duk fikir apa nak untuk anak-anak kita ni. Depa ni nak mengaji esok macam mana kan. Kita tu dulu, mak kita ni susah macam mana. Kan? Siap dia kata lagi, mak tak ada apa nak tinggal kat hang tahu. Yalah, kita faham, tak ada apa, tak suruh dia tinggal apa kat kita pun. Jadi maknanya gitu. Tapi sekarang ni kita macam mana? Kita masing-masing tahu kita ni macam mana. Mak kita ni kan, dia menoreh kita, keluar pukul 3 pagi, pergi menoreh kita, panjat bukit apa semua tadi, menoreh kita. Nak tinggal apa kat anak dia, tak ada apa nak tinggal. Gitu. Tapi kalau depa tu nak depa tu jadi anak soleh lah. Kalau depa tak soleh, kita tak ada jaminan. Tak ada jaminan. Kata hampa kena jadi anak soleh. InsyaAllah kita jamin dengan apa? Jamin dengan Allah Ta'ala lah, bahawa Allah pasti akan jaga orang-orang yang soleh. Tu ya. Kita kena tukar kita punya pemikiran tu kan. Anak-anak, cucu-cucu, anak-anak cucu kita tak boleh buat apa sebab dia ada pak mak dia. Kita tak boleh nak acu, nak apa? Nak corak dia apa. Tapi anak kita ni, kan? Gitu. Hang kena mengaji, hang kena belajar. Hang kena hafal Quran juga. Hang nak jadi doktor. Okey, doktor yang hafal Al-Quran. Doktor yang faham Al-Quran. Sebab tu doktor orang Arab tadi kan, macam kat AJN tu ada orang Arab doktor kan. Dia pun bukan doktor saja. Juga pakar motivasi juga. Sebab depa ada Al-Quran, depa ada hadis dalam dada depa. Doktor yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tengok masya-Allah muka dia pun kita tengok bangga. Tak sakit dah doktor, lega dah. Dia kata macam mana hantar lega? Saya tengok muka doktor saya rasa lega dah. Kan? Macam tu. Baik. Di antara para malaikat
Yang banyak-banyak malaikat tadi, ada malaikat yang diwakilkan untuk membawa rezeki ataupun bawa awan tadi kan. Tolak awan tu pergi sana, tolak awan tu mai sini. Kita dah tengok dah, hujan dah tadi, hujan dah. Tengok tak hujan. Macam dekat Sungai Buloh tu kan. Sungai Buloh tu payah nak hujan. Sungai Pelong, saya duduk tu, Sungai Buloh. Payah nak hujan. Saya mai tahu ni dekat mai dekat stesen kereta api mai ke atas Kota Damansara ni. Oi, hujan. Lebat seronoknya hujan. Duk tunggu hujan tak mau turun. Tengok awan gelap. Tapi dia pergi cari orang lain. Hang tak layak dapat. Hang tak layak. Orang lain layak dapat. Turun. Siapa layak dapat? Jalan raya. Jalan raya dapat, layak dapat hujan. Untuk apa? Untuk tenggelamkan kereta-kereta manusia. Ahli maksiat. Banyak. Hujan turun tapi tidak ada manfaat. Hujan turun tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Tanda-tanda kiamat. Hujan. Wih, hujan. Tak nampak. Aksiden. Jalan licin. Hujan turun tak ada manfaat. Kita tu kata Allah turun tang ni. Lega ni hujan turun lega. Pisang aku boleh jugalah kena ayam. Tak turun juga. Tapi turun tang lain. Dia gelap cerah. Tu dia. Macam itulah dia maknanya. Ada malaikat yang diwakilkan untuk bawa rezeki, bawa hujan. Hadis ini juga menetapkan, mengisbatkan penetapan karamah. Apa nama? Al-awliya. Al-awliya ni orang-orang beriman lah. Dia keramat para wali. Orang terjemah dalam bahasa kita, keramat para wali lah. Sebut keramat ke? Kat sini pun ada keramat lah. Belah tu. Kuala Lumpur kan? Kuala Lumpur kan? Keramat kan? Keramat. Tak tahu lah pasal nama tempat tu keramat. Keramat. Nama dia keramat. Jadi orang kita pun guna keramat juga noh. Keramat bahasa Arab tu. Tapi bahasa Arab tak ada karamat. Dia kena tukar jadi karamat noh. Jadi bunyi karamat tak sedap lah kan. Tinggal kat mana? Tinggal kat karamat. Tak sedap lah. Gitu. Jadi keramat. Jadi karamah kemuliaan. Karamah ni benda Allah Ta'ala bagi dia benda pelik-pelik. Orang Melayu kita kata perkara mencari adat. Dia cari adat tu lah. Dia keluar daripada kebiasaan. Mana ada suara bunyi tahawan. Kecuali suara guruh ya. Dia dengar suara orang bercakap. Boleh faham pula tu. Siram pokok no. Siram kebun sana no. Weh. Kan? Dia duduk berjalan sorang-sorang. Bukan ada orang lain ni. Dia sorang ya. Falatul ard ni kawasan padang pasir tu kan. Jalan. Lapang tu. Dia dengar suara. Kita ni kalau kita dengar suara. Dia duduk sorang-sorang. Kita dengar suara. Sama ada suara handphone. Ataupun suara TV, suara radio, ataupun tak ada siapa-siapa, suara siapa lagi. Tak tunggu dah. Pakai keluar dah, pergi, tak duduk dalam rumah dah. Duduk sorang-sorang, tiba-tiba dengar suara orang bercakap kan. Nak tunggu lagi dalam rumah tu. Kan? Sama ada kita duduk dalam bilik, telefon bomba ataupun polis lah. Tuan bomba, tolonglah main rumah saya asal. Pasal apa? Tak tahu saya dengar orang cakap di bilik sebelah. Buka-buka tak ada siapa duduk bercakap. Kan. Tak tahulah. Kok ada orang yang pernah rasa macam tu. Saya tak pernah rasa lagi lah. Tak pernah lagi lah. Jadi siapakah para awliya tadi? Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka orang-orang yang bertakwa. Beriman dan bertakwa. Gitu. Habis bab tu masuk bab an-nahi 'anil bukhli wasyuhi. Tu dia. Bab larangan daripada bersifat bakhil dan kedekut tadi kan. Bakhil ni apa dia? Al-bukhlu ni apa? Imsakul mar'i ma 'indahu khasyatan nafadi. Gitu. Seseorang dia menahan sesuatu yang daripada harta dia tahan dalam tahan, maksud dia tahan di sisi dia. Kerana apa? Kerana takut habis. Sebab tu genggam rapat tu. Kalau pergi minum dengan kawan pun buat lambat-lambat ya. Kan kawan tu. Kan?
Aku nak pergi toilet lah kan. Nak tunggu bagi kawan dia bayar lo, baru dia keluar. Masuk kan ada apa pun, isap rokok dalam toilet lah. Gitu. Dekut. Kemudian sifat asyuh ni lebih teruk daripada sifat bukhul. Kedua-duanya adalah makna kedekut, tapi asyuh ni teruk lagi. Syuhu. Sebab tu Allah kata, "Wa may yuqashuhha nafsihi." Kan? Fa ulaika humul muflihun. Syuh. Sifat asyuhu wal bukhlu. Asyuhu ni dia kata asyaddu minal bukhli. Pasal apa? Kerana asyuh ni, dia ni menahan sesuatu bersama dengan dia, serta dia tadi tamakkan dengan sesuatu yang tak ada pada diri dia. Hak dia simpan tu banyak dah, tapi dia nak lagi. Dia tu kaya dah, kan? Tapi nak lagi. Sejuta tak cukup. Ya, tu syuh. Asyuh. Nak 10 juta. Kan? Tak cukup, tak pernah cukup. Manusia ni memang macam tu lah. Nabi kata dah. Hantu saya kata siapa lah. Nabi kata dah. Lau kana libni Adam. Kita ni semua anak Adam. Siapa ada bukan anak Adam sini? Anak jin ke rimau lah. Kan? Gitu. Walaupun nama dia Jin bin Rimau. Jin anak rimau, orang asli lah kan. Orang asli lah. Nama apa? Nama Tungkat Ali bin Rimau. Bukan bin, anak rimau. Kucing anak rimau. Kucing anak lembu. Mungkin ada nama macam tu lah. Kan? Jadi maknanya anak Adam, kalau dia ada dua lembah, dua wadi ni dua lembah emas, dia nak yang ketiga. Kan? Cari yang ketiga. Manusia ni macam tu. Kan? Sebab tu kita ni kena didik. Jiwa dan nafsu tadi dididik. Dia tak jadi molek terus. Kalau dia jadi molek terus, kita ni bukan manusia lah, kita malaikat lah. Lahir-lahir daripada lahir sampai ke mati semua molek. Sifat-sifat mana sifat-sifat buruk dia tak ada kan. Benda tu memang ada. Kemudian nak kena usaha dipisahkan. Tapi benda tu dia jadi macam magnet. Kita tolak, dia mari. Tolak, mari. Sampai ke matilah kita nak kena tolak benda-benda tak elok ni. Kan? Sebab tu iman kita macam mana? Bila tolak benda tak elok ni, iman kita naik. Bila kita biar dia mai, iman kita turun. Duk dia tolaklah benda tak elok tadi kan. Iman kita tu naik. Jiwa ni kena didik. Dididik kan. Sebab tu ada pahala, ada dosa. Kalau jadi baik semua, dia pahala lah. Semua tak ada dosa lah. Pahala jadi malaikat lah. Gitu. Ini mana? Asyuhu. Bila dia dah dapat sesuatu yang tak dapat tadi, yang dia nak, dia dah ada dah, cukup dah. Dia nak yang lain pula. Kemudian bila dah dapat, mana dia jadi syahha alaih, maknanya dia jadi kedekut lah. Tak mau keluar lagi lah. Dah masuk, jadi dah hak dia, dah habis lah. Kalau tak jadi hak dia, tak apa lagi. Bila dah jadi hak dia punya, memang hantar suruh dia minta lah. Kan? Gitu. Maka kebakhilan, bakhil itu adalah thamaratus syuh, hasil daripada asyuh. Kan? Al-bukhl, kebakhilan itu hasil daripada asyuh. Wasyuh ya'muru bil bukhli. Asyuh itu dia menyuruh dengan kebakhilan. Sifat asyuh ni. Kira asyuh ni teruk lah. Dia suruh dengan kebakhilan. Maka orang yang bakhil ialah mereka yang menyahut seruan asyuh. Gitu maksudnya. Jadi maknanya istilah tu lah, istilah. Tapi makna dalam bahasa kita serupa lah. Cumanya asyuh lebih teruk daripada al-bukhlu tu ialah kedekut juga. Ni pun kedekut, ni pun kedekut. Cuma lebih kurang macam tu lah. Orang tamak ni biasa dia kedekut tau. Kedekut. Orang kedekut ni dia akan jadi tamak bila dia dapat. Macam tu. Ya, orang yang kedekut dia akan jadi tamak bila dia dapat. Gitu, nak lagi. Gitu. Baik, firman Allah Ta'ala ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa amma man bakhila wastaghna. Dan adapun orang-orang yang bakhil wastaghna, dan dia minta jadi kaya, dia tuntut jadi kaya ni. Tuntut minta. Nak. Wa kadzdzaba bil husna, dia mendustai dengan kebaikan.
dengan syurga. Pasal dia mendustai dengan pahala. Tak percaya, takkan kot, tak ada pahala Tak beriman dengan al-husna, tidak beriman dengan pahala, tidak beriman dengan syurga. Dia mendustakan dengan agama. Fasanuyassiruhu lil usra. Kami akan permudahkan dia untuk kepayahan. Pergi kepada dosa, kepada neraka lah. Cerita daripada orang bakhil tadi tu. Dan tamak tadi kan. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Hartanya tidak akan dapat menyelamatkannya apabila dia dah terjun ke dalam neraka jahanam. Manusia terkaya di atas muka bumi. Kan? Apa nama tokek Apple tu, apa nama orang putih tu? Apa nama lupa dah. Steve Jobs kan? Kaya. Tapi nak buat apa? Matilah. Kan? Kaya. Harta aku tidak dapat memberi manfaat pada aku. Tak ada apa. Pergi. Itu cerita dia. Sama dengan Qarun, sama dengan Firaun. Duduk dalam tu. Wa ma yughni anhu maluhu. Hartanya tidak dapat menyelamatkannya. Idza taradda, apabila dia dicampak dalam neraka jahanam, tak ada dah. Harta. Sebab tu dibawa orang yang paling kaya di atas muka bumi di neraka esok. Kan? Pernahkah dicelup dia dalam neraka sekali celup? Ditanya kepada dia, pernah tak rasa nikmat, dapat nikmat sebelum ni? Tak pernah, dia kata. Padahal dia manusia terkaya di atas muka bumi. Dia jawab, tak pernah dapat nikmat apa. Dengan sebab celupan dalam neraka jahanam tadi melupakan segala nikmat di dunia. Padahal nikmat dunia ni ada apa sangat? Kan? Makanan yang kita makan tu sedap tak mana? Sedap tak lidah ya. Pergi kedai tu, sedap. Kedai ni sedap. Tanya dia, makan sedap tak mana? Aku nak tanya. Kan? Sedap tak lidah lah. Rasa manis, rasa lemak, rasa masin, rasa masam, semua cukup. Tom yam. Tom yam kan? 3 rasa pun sedap tom yam lagi. Masin, masam, lemak, manis, pedas. Apa tak ada rasa atas muka bumi ni, semua ada. Pahit dia tak ada. Pahit je tak ada. Kalau ada pahit, jahanam tom yam. Kan? Gitu. Jadi dalam ayat ni Allah Azza wa Jalla mengugut orang-orang yang bakhil dengan hartanya dan menuntut kaya. Kan? Dan tidak berhajat kepada Tuhannya Azza wa Jalla. Dan dia mendustakan dengan hari pembalasan, hari kiamat. Bahawa ugutan Allah apa dia? Allah akan permudahkannya untuknya jalan keburukan. Karena barang siapa yang qasad, yang niatkan untuk mencari keburukan, maka Allah akan beri balasan kepadanya dengan kerugian dan kehinaan. Gitu. Dan semuanya itu dengan takdir yang telah ditentukan. Kemudian hartanya tidak akan dapat menyelamatkannya apabila dia mati. Di mana di akhirat dia akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Wal'iyadzu billah. Kemudian firman Allah Ta'ala ba'da a'udzubillah minasyaitanir rajim. Wa may yuqa syuhha nafsihi. Barang siapa yang dipelihara daripada kebakhilan dirinya, Allah jaga dia, Allah pelihara dia, Allah letak dia di kalangan orang-orang yang tidak bakhil. Allah beri kepada dia kurniaan sifat pemurah, tidak bakhil. Orang macam tu, faulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang berjaya. Al-muflih. Gitu. Dalam ayat ni Allah jelaskan apa nama? Barang siapa yang selamat daripada sifat ketamakan tadi, sifat tamak yang boleh membawa dia kepada melakukan perkara-perkara haram, yang menyebabkan dia tadi menahan hak-hak Allah Ta'ala, hak manusia, maka kalau orang tu Allah pelihara, dia lah orang yang berjaya dan menanglah. Gitu. Maka dia kata, ketahuilah orang-orang yang bakhil, yang syuh ni, yang kedekut ni, kan?
dia sebenarnya adalah orang yang fakir lah. Dia adalah orang yang fakir yang sebenar-benarnya, sentiasa dalam keadaan berhajat. Orang yang bersifat dengan syuh ni, dia sentiasa dalam keadaan berhajat, tak pernah kering hajat dia, keinginan dia. Gitu maknanya. Dan hajat dia tu tak akan dapat dihilangkan oleh sepenuh bumi emas. Kalau dia dapat satu bumi emas dia punya juga, mesti dia akan cari planet lain lagi. Planet Mars. Bukan ada apa nak buat nama dia ya. Bukan ada apa pun. Macam orang ada tanah 20 ekar lah. Bukan dia nak buat apa 20 ekar tu. Jalan 1 ekar pun tak larat dah. Sini ke sini 1 ekar, tak larat jalan dah. Bukan kata 1 ekar, 100 meter, 50 meter pun jalan heret kaki dah. Kan? Tambah 2 lagi. Apa nama? Tongkat tu kan? Bukan 1 tongkat tu. Apa tu? 4 tu. 6 kaki capak kaki dia. Tak larat dah. Dia kata apa? Dia nak nama tu ya. Nama tu nama dia. Ni harta saya. Ni harta saya. Tak ada apa pun untuk dia. Untuk dia tanah saja. Hak tu masuk dalam mulut dia besok. Hak dia tinggal tu untuk waris dia. Gitu. Jadi sebahagian kadang-kadang sebahagian kan orang tadi dia nak rasa harta dia. Lalu dia ada tanah sikit-sikit, dia jual habis tanah-tanah dia. Kan? Anak-anak tanya, ayah jual apa tanah ni? Kau suka aku, hak aku punya. Hampa carilah sendiri. Betul dia cakap tu, saya sokong. Kan? Kau suka lah. Dia jual tanah tu, dia nak buat apa dia nak buat. Kan? Anak-anak ni, ayah ni hak kami pun ada. Bila hampa aku cari, hampa cari sendiri lah. Itu betul dia cakap. Kan? Manakala kita ada harta, kita nak jual, nak guna, jual jangan untuk fikir anak-anak. Mereka ada rezeki dia apa? Teori ustaz tak boleh pakai, ikut lah. Kan? Ustaz punya teori jahanam keluarga kami. Ikut suka lah. Buat macam mana? Masing-masing ada rasa kan. Ada nikmat dan nikmat. Na'udzubillah. Itu cerita dia. Baik. Hadis. Satu hadis dalam bab ni. Tak apalah. Satu hadis je. Imam Nawawi dia datangkan satu hadis saja dalam bab ni. An Jabir radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia ni pun macam tu juga. Ayah dia mati tinggal apa? Tinggal adik-adik perempuan. Dia nak kena jaga. Kan kalau tinggal lelaki-lelaki tak sikit perempuan ni. Kita ni kalau ada adik-adik perempuan, kita nak fikir banyak. Fikir nak jaga depa. Tak ada siapa, mak pun tak ada, ayah pun tak ada. Kita abang seorang ni. Hak lain semua adik-adik perempuan duduk sekolah lagi. Kalau lah macam tu kan. Orang macam tu. Dia pun baru habis ngaji dan baru kerja. Takkan dia nak tinggal adik-adik macam tu. Tentu dia akan usahakan untuk adik-adik dia. Jadi macam itulah Jabir ni. Ayah dia mati, tinggal adik-adik perempuan semua, laki-laki tak ada, dia seorang lagi. Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Ayah dia mati pada perang Uhud kan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaquz zulma. Jauhilah kezaliman. Jauhilah kezaliman. Peliharalah diri kamu, jagalah diri kamu, jangan jadi zalim. Jangan jadi zalim. Fa inna zulma, sesungguhnya kezaliman, zulumatun, adalah kegelapan yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ni orang zalim di muka bumi ni gelap di sana. Sebab tu setiap orang diberi kepadanya cahaya. Surah Al-Hadid tu Allah sebutkan. Gitu. Diberi kepada kita cahaya. Ada orang yang diberikan cahaya untuk dia macam pokok kurma kan. Ada yang cahaya di ibu jari saja kan. Jalan menyala terpadam, jalan padam, berhenti menyala, jalan terpadam. Ada orang macam tu. Tu cerita dia. Gelap. Dan Nabi kata wattaqus syuhha, jauhilah sifat asyuhhu, sifat kedekut tu kan. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Sifat asyuh itu membinasakan orang-orang yang sebelum kamu, Nabi kata. Hamalahum ala an safaku dima'ahum. Sifat kedekut bakhil itu membuatkan mereka menumpahkan darah-darah sesama mereka. Wastahallu maharimahum, dan mereka menghalalkan perkara harta-harta sebahagian orang lain. Dia ambil, dirampas harta dengan cara yang haram lah.
Gitu. Jadi hadis ni terlepas dah dia punya penjelasan dia ataupun ke fiqh dia, fiqhul hadis dalam bab tahrimuz zulm, diharamkan kezaliman. Hadis nombor 203 dululah. Hadis nombor 203 dulu, lama lah ni. Ni dah 500 kat 600 lah hadis ni kan. Gitu. Habis bab tu, masuk bab lain pula, babul isari wal musawat. Al-isar maknanya mengutamakan orang lain lah. Al-musawat maksudnya atau al-musawat ni maksudnya berkasih sayang. Kan? Ada sifat al-isar, mengutamakan orang lain, dan sifat berkasih sayang di antara sesama lah, berbelas kasihan sesama kita lah. Gitu. Jadi di sini apa nama dia Syekh di sini dalam kitab saya ni, maknanya Bahjatun Nazirin, Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah. Syekh ni nak mari sini insya-Allah. Jadi kan? Insya-Allah. Masya-Allah nak mari sini. Bulan ni berapa bulan? 7 bulan kan. Ni kitab dia, kitab ni kitab saya ni, bukan kitab tu. Yang saya duk baca kitab ni. Kitab dia. Dia nak mari. Dan bulan Januari insya-Allah kat Yayasan Taklim pun ada kan? Ada ke? Tak tahulah. Tengah rancang, depa tengah rancang. Dia mari. Dia pernah mari dah 2 kali, saya ingat saya. 2 kali terakhir dia mari, dia dekat KJPA kot. Anjuran apa ya apa nama? Anida ke Anjur lah. Tak ingat dah. Baik. Dia selalu ambil lah kata-kata Ibn Qayyim dalam kitab Ibn Qayyim, masya-Allah kan, dalam kitab Madarijus Salikin. Kitab yang sangat hebat lah. Bahasa pun sangat tinggi. Ya kan? Maknanya gitu. Ibn Qayyim tulis kitab Madarijus Salikin. Dia kata al-isar ni apa dia? Diddus syuh, lawan bagi sifat asyuh. Gitu. Kerana apa dia kata? Kerana al-mu'thir, orang yang mengutamakan orang lain, ya kan, tarikun lima huwa muhtajun ilaihi, dia tinggalkan sesuatu yang dia tu amat berhajat kepadanya. Dia berhajat, bukan tak berhajat. Kita ni kalau kita berhajat kepada benda tu, tentulah saya dululah, ya kan, utamakan diri aku sebelum orang lain lah, ya kan. Kenapa? Kerana kita berhajat sangat dengan benda tu. Tapi orang yang mu'thir ni dah, dia pun sangat berhajat kepada benda tu, tapi dia bagi pada orang lain. Supaya apa? Supaya orang tu boleh menikmatinya, dia tunggu hak lain mari. Itu al-mu'thir. Ini para sahabat radhiyallahu anhum yang Allah puji golongan al-ansar. Allah puji golongan al-ansar, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan orang lain di atas hajat diri mereka sendiri. Gitu. Allah puji. Jadi orang yang mu'thir, yang mengutamakan orang lain tadi, dia mana dia tinggalkan sesuatu yang dia berhajat kepadanya. Kata Ibn Qayyim, hadzal manzil, kedudukan ini, huwa manzilul judi was-sakha'i wal ihsan. Tu dia. Ini darjat tertinggi kebaikan ni. Adalah kedudukan al-jud, pemurah, as-sakha, mana lebih kurang lah, pemurah, as-sakha dan jud tadi mana lebih kurang, wal ihsan, dan darjat al-ihsan. Itu manzilah ithar ni, kedudukan dia sama dengan kedudukan al-jud, as-sakha dan al-ihsan. Dinamakan dia dengan kedudukan al-ithar ataupun manzilul ithar. Manzil ni apa dia manzil? Manzil ni kedudukan lah, darjah, kedudukan. Gitu. Kerana dia adalah darjat tertinggi daripada al-jud, as-sakha, al-ihsan, al-ithar ni yang tertinggi lah. Di antara pangkat-pangkat ni, pangkat kebaikan yang tertinggi ni adalah al-ithar. Itu mengutamakan orang lain dalam hajat. Gitu. Tapi ni semua kita kata dah bukan perkara ibadat lah. Ini bukan perkara ibadat. Ada pun perkara ibadat kita tak boleh utamakan orang lain. Contohnya, kita dapat soft pertama, kita tengok orang lain mari, kita pun undur ke belakang, kan? Maka kita bagi dia duduk depan. Ini tak boleh. Ini isar yang tak dibenarkan.
Kita dah duduk sah depan, kita dah dapat pahala yang telah dijanjikan oleh Allah, maka tiba-tiba kita nak bagi pahala besar tadi kepada orang lain, maka kita kata dekat dia, tak boleh lah, ni pahala saya punya. Sebab tu sampai nak sah pertama dan azan tadi pun kena, kalau terpaksa mengundi kan, sama-sama langkah ke sah tu, sama-sama langkah sah tu, kan, maknanya sama-sama sampai. Lepas tu ruang hanya untuk satu orang saja, minbar kosong. Boleh kat aku, terpaksa kosong kan, untuk berebut saf dan rebut jadi muazzin. Jadi muazzin begitu. Jadi darjat darjat isar, dia kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dia kata ada 3 lah, ada 3 darjat begitu. Jadi dalam al-isar tu, maknanya al-isar tu di bawahnya tu ada darjat, dia panggil darjat as-sakha. Bawah isar dia panggil darjat as-sakha'u. La yanqusuhu al-badlu wa la yas'ubu alaihi. Maksud dia, as-sakha ni makna dia, bila kita bagi tak kurang pun apa yang ada di sisi kita. Maksud kita ada banyak, duk bagi, benda tu ada lagi. As-sakha ni, saya bagi RM10, saya ada lagi RM5. Saya bagi RM10, saya ada lagi RM10. Saya bagi RM2, saya ada lagi RM10. Itu as-sakha. Maknanya dia bagi tapi ada lagi. Ada lagi. Itu yang pertama. Itu selepas al-isar. Yang paling tinggi isar tadi. Ini cerita pasal sakha dulu. Kemudian al-jud. Al-jud ni pula, dia bagi banyak, kan? Dia bagi banyak. Wa yabqa lahu syai'an, ada lagi dekat dia. Macam sama, tapi maknanya al-jud ni bawah daripada as-sakha'u. As-sakha tu dia bagi tapi ada sikit lagi. Kan? Sikit sangat. Tak kisah, dia bagi tu dia rasa tak kisah. Mak dia bagi, dia tak kisah. Walaupun kadang-kadang dia tak ada, dia bagi semua, dia main seluk poket dia. Dia main seluk poket tu dia bagi. Tak tahu, tengok tak ada lah, tak kisah. Dia tak kisah, itu as-sakha. Walaupun dia bagi, dia tak kisah. Tak ada pun tak apa. Itu sakha. Kalau al-jud, dia bagi banyak tapi ada lagi lah. Bagi banyak tapi ada lagi sikit untuk dia. Ataupun dia bagi separuh, ada lagi separuh untuk dia. Itu al-jud. Sifat al-jud. Yang tertinggi ni maknanya al-isar. Dia bagi dekat orang lain dan dia pun berhajat kepadanya. Duit ada RM1 dalam poket, cukup nasi lemak pagi ni. Ayam paip ya, tak kisah. Paip bomba pun boleh, kan? RM1. Tengok orang tu, abang, saya 2 hari tak makan, abang. Allah, kita ni dah RM1 je. Beda nasi lemak pagi ni, tengah hari tak tahu lagi. Tengah hari tak tahu lagi ni. Ni hak pagi ni, hajat ni. Tak apalah, ambil lah. Dia bagi RM1. Bagi semua lah, sebungkus nasi lemak lah maknanya. Habis lah. Dan dia berhajat kepadanya, nak guna. Tu al-isar. Hak ni paling tinggi. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka dapat pangkat ni. Terutamanya golongan al-ansar. Nabi puji sungguh golongan al-ansar. Sampai Nabi tak bagi dekat mereka, kan? Hari apa? Hunain. Hari Hunain kan hari apa? Sikit Nabi tak bagi. Nabi bagi kat kaum 100 ekor unta, 100 ekor unta, 100 ekor unta kat mereka. Tak ada apa. Sampai-sampai dengar bunyi pedang kita duk basah lagi dengan darah musuh. Kita sikit pun tak dapat. Sampai dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata panggil semua puak Ansar. Puak Muhajirin pun nak duduk sekali juga. Nabi kata tak. Muhajirin tak ada. Okey. Al-Ansar saja. Meeting khas dengan golongan Al-Ansar. Lepas tu Nabi tanya, tiba jawab ya. Kan? Last sekali, kamu tak sukakah kalau semua manusia bawa balik unta, bawa balik harta, emas, permata dan sebagainya, macam itulah lebih kurangnya maksud dia, kan? Kamu bawa balik Rasulullah ke rumah kamu, ke kemah kamu, tempat kamu tak sukakah?
Maka dia berkata radina billahi wa rasulillah, kan, kami redha dengan Allah dan Rasulullah SAW, kan. Maka menangis semua golongan Ansar tadi, kan. Nabi kata kalaulah salakan nasu fajjan, kalaulah manusia ni jalan ikut satu lorong, satu lereng gunung, wala wasalakal ansaru fajjan, kalaulah golongan al-ansar lalu di satu lorong, la salaktu maslakal ataupun fajjal ansar, kama qala Rasulullah, aku akan ikut lorong al-ansar. Allahumma arhamil ansar, ya Allah rahmatilah al-ansar, warham abna al-ansar, rahmatilah anak al-ansar wa abna al-ansar, dan anak-anak keturunan al-ansar radhiyallahu taala anhum, kerana daripada sifat ni, sifat al-ithar, cukup tinggi darjat al-ithar. Jadi insya-Allah maknanya perbahasan tentang tu kita boleh cerita lagi lah di minggu depan jika diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla, insya-Allah taala. Jadi kita berhenti dulu. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, salah silap kesilapan saya dan kekurangan saya serta kejahatan syaitan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat astaghfiruhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.